pengalaman pengajaran dan pengurusan saya yang bertahun-tahun di barisan hadapan, saya sedar bahawa bahasa merupakan halangan pertama yang dihadapi oleh anak-anak kita ketika mereka melangkah keluar ke dunia. Berusaha untuk meningkatkan daya saing mereka secara keseluruhan. Sekolah kami mempunyai kerjasama dengan banyak institusi perusahaan di Amerika Syarikat. Kerjasama ini melibatkan penyertaan pelajar kami dalam program praktikal musim panas di Amerika Syarikat dan beberapa program pengajar luar negara untuk jangka yang pendek. Kami telah mengenal pasti isu biasa yang merupakan halangan terbesar bagi kanak-kanak dalam perjalanan mereka ke arah pengajian dan praktikal luar negara, iaitu kekurangan kecakapan bahasa. Antara pelajar-pelajar ini, terdapat ramai yang cemerlang, malah lulus dalam ujian bahasa Inggeris pada usia awal. Mungkin seawal tahun pertama atau kedua pengajian di kolej. Walau bagaimanapun, apabila sampai kepada aplikasi praktikal, mereka sering menghadapi kesukaran untuk bertutur dengan lancar. Halangan bahasa ini menjadi kelemahan utama mereka dalam pengalaman kerja sebenar dan untuk berkomunikasi. Tambahan pula, ramai profesor di universiti menulis kertas penyelidikan mereka dalam bahasa Cina sebelum menterjemahkannya ke dalam bahasa Inggeris. Artikel-artikel ini sering mencerminkan cara berfikir ala bahasa Inggeris yang bergaya Cina, menunjukkan kepentingan yang tidak dapat disangka bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa utama dunia. Sebagai seorang pendidik, saya percaya bahawa tanggungjawab kita bukan hanya untuk mengajar kanak-kanak bahasa Inggeris, tetapi untuk memudahkan mereka dalam pengintegrasian ke dalam era global ini. Otak manusia adalah sumber daya yang paling berharga di dunia dan perkembangannya sangat dipengaruhi oleh kaedah dan pendekatan pengajaran. Oleh itu, bagaimanakah kita membangunkan sumber daya yang berharga ini? Kita perlulah menggunakan kaedah dan model pengajaran yang sesuai. Kembali kepada topik pembelajaran bahasa Inggeris hari ini. Saya ingin bertanya, bilakah waktu yang paling sesuai untuk mula belajar bahasa Inggeris? Sesetengah ibu bapa mungkin akan berkata, lebih muda, lebih baik. Tetapi, pada usia berapakah sebenarnya dianggap lebih muda? Pada usia berapakah anda rasa adalah yang paling sesuai untuk memulakan pembelajaran ini? Sesetengah ibu bapa mungkin akan mencadangkan, mungkin bila mereka memulakan sekolah rendah atau setelah mereka mempunyai asas dalam kondisi, mungkin lebih baik untuk belajar bahasa Inggeris. Seterusnya, saya ingin berkongsi dengan anda mengenai seorang kanak-kanak yang mahir berbicara dalam 7 bahasa. Dalam video ini, budak kecil tersebut bernama Bella, seorang kanak-kanak perempuan berusia 4 tahun dari Rusia. Berapa banyak bahasa yang dapat dikuasai secara lancar oleh Bella yang berusia 4 tahun ini? Selain daripada bahasa ibundanya, Rusia, dia juga mahir dalam bahasa Inggeris, bahasa Jerman, bahasa Sepanyol, bahasa Perancis dan bahkan bahasa Cina berserta bahasa Arab yang mencabar. Dan yang penting, dia boleh berbicara tanpa sebarang dialek. Ibunya telah menyatakan dalam satu wawancara media bahawa dia dan bapa Bella mula mengajar Bella bahasa Inggeris ketika dia baru berusia 2 tahun. Pada usia 3 tahun setengah, Bella sudah menguasai 2 bahasa tambahan. Dalam tempoh 6 bulan berikutnya, dia mempelajari 2 bahasa yang lain secara beransur. Jadi, bagaimanakah Bella mahir berkomunikasi menggunakan 7 bahasa ini? Dia mengambil sekitar 6 jam dalam sehari untuk mempelajari bahasa dan ada yang mungkin tertanya jika ini terlalu banyak untuk seorang kanak-kanak. Ibu bapa Bella berkata, semua kursus dan kelas yang Bella ikuti terdiri daripada permainan menarik dan dia benar-benar menyukai pembelajaran tersebut. Bagi Bella, ini lebih seperti bermain daripada belajar. Dari video ini, kita boleh membuat 2 kesimpulan. Pertama, memanfaatkan tempoh emas dari usia 6 tahun ke bawah
untuk pembelajaran bahasa dan mula pendidikan bahasa Inggeris ketika pemikiran dalam bahasa ibunda masih boleh dibentuk pada sekitar usia 2 tahun. Kedua, ubah pembelajaran bahasa supaya mengandungi unsur permainan agar, seperti bela yang muda, kanak-kanak yang lain dapat belajar bahasa dengan gembira kerana minat merupakan guru yang terbaik.